Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak menunjukkan kepada kamu berkenaan dengan asas-asas Excel. Macam mana kita nak membina jadual. Macam mana daripada jadual tu kita boleh jadikan graf untuk lagi senang kita menterjemahkan data tu pada bentuk yang lagi senang kita lihat dan faham. Satu lagi, daripada jadual tu juga kita boleh keluarkan data lain, iaitu data dari segi percentage, sama ada keuntungan, kerugian, prestasi. So semua tu boleh dilakukan dengan menggunakan Excel. Bagi level kamu ataupun peringkat kamu just belajar yang basic sajalah. So untuk Excel, ia diproduce ataupun dikeluarkan ataupun dibuat oleh Microsoft. So khas untuk data. Excel ni khas untuk data. So kalau kamu tengok, dia punya logo tu adalah macam ni lah. Ni yang ni ada X warna hijau. Bila X warna hijau ni adalah Excel lah. So kita try buka Excel dulu. So ini adalah Excel saya tadi. Ini adalah Excel saya. So di belah kiri ni adalah, atas ni semua adalah button-button dia, ribbon-ribbon dia. Yang pertama adalah file. Kat sini kamu boleh produce new file. Kamu boleh open file existing atau file sedia ada. Yang ini untuk save file yang telah kamu save, dah ada nama dah. Yang ini untuk save file yang baru. So ini untuk print. So boleh printer mana kamu nak guna, ataupun kamu nak convert ataupun nak tukar file kamu daripada format Excel kepada format PDF pun boleh di print. Yang ni kamu boleh share masuk kepada cloud ataupun kepada email kamu ataupun kepada drive kamu, tempat simpanan kamu. Yang ni boleh export. Sama juga boleh buat export ni, maksudnya boleh create PDF atau XPS file lah. Ini adalah format file lah, ataupun change file type lah kat sini. Ini tutup file. Ini account Microsoft 360 kamu. Yang ni yang lain tu tak tahu pun tak apa. Yang ni yang penting di atas ni. Itu adalah untuk button file ni lah. So mostly kebanyakannya kamu akan gunakan button home, insert, page layout, formula data, review view. Nitroproten ni ini jarang lah kamu guna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang ni kamu akan selalu guna. So untuk yang betul-betul biasa kamu guna pada home, yang kamu akan jumpa adalah clipboard ni. Clipboard ni lah copy and paste dengan format painter. So kamu akan guna selalu copy and paste. Dan selalunya untuk copy and paste kamu tak gunakan sini jugalah. Kamu just tekan Ctrl Hold C ataupun Ctrl Hold P, Ctrl Paste lah, CMV ya. Okay. Yang kedua adalah bahagian ruangan untuk font ataupun tulisan kamu. Kamu nak jenis tulisan macam mana, saiz tulisan berapa, nak besarkan atau kecilkan. Yang ni adalah nak boldkan tulisan kamu. Yang ini kamu nak italickan tulisan kamu. Yang ini kamu nak underlinekan tulisan kamu. Yang ini adalah button di mana kamu nak highlightkan yang ini. Kemudian kamu boleh letak dia punya border. So dekat bahagian tulisan Yang ini adalah tempat kamu nak highlightkan, nak kuning-kuning ke, nak colour apa, kat sini lah. Okay, no fill masukkan masuk. Yang ini kamu nak colourkan ataupun warnakan kamu punya tulisan Itu bahagian font. Yang ni bahagian alignment. Alignment ni maksudnya dia punya position lah. Okay, ke atas, okay, ke tengah, ke bawah, ke kiri, ke tengah, ke kanan. Okay. Kalau ada huruf custom tu, huruf tu boleh mengikut berapa angle degree kamu boleh rotate, berapa angle degree huruf kamu dekat sini. Yang ni adalah indent. Indent maksudnya jarak daripada tepi, berapa jarak ke tengah kamu boleh setting. Okay. Yang kemudian wrap text. Kalau yang ni biasa kamu jumpa dalam Word, yang ini kamu akan biasa jumpa dalam Excel. Di mana, bagi contoh lah, penggunaan wrap text ni adalah di mana apabila kamu tulis panjang-panjang,
Contohnya saya tulis nama saya Nama saya Muhammad Hanafi bin Hashim. So panjang kan nama saya kan. So nak bagi nama yang panjang ni fit dalam satu ruangan ni, saya hanya tekan butang wrap text. So dia akan jadi macam tu. Dia akan ke bawah. Dia akan fit dengan kotak kita. Macam ni bila saya kecil kotak, yang inilah kecuali saya ke bawah, tapi dia akan ke bawah lah. So dia akan fit dengan kotak kita lah. Ni fungsi wrap text. Kemudian merge and center. Merge and center ni bermaksud apabila kamu nak gabungkan dua kotak atau lebih untuk menjadi satu kotak. Contohnya saya gabungkan dua kotak ni. Ini saya akan buatkan bagi nampak lah. So dua kotak ni saya colorkan warna kuning. Okay. So bila saya nak merge and center, nak dua kotak ni saya jadikan satu kotak sahaja, saya just tekan merge and center. So daripada satu kotak jadi dua kotak. So dari perkataan, contohnya macam ni, saya akan tulis satu perkataan. Saya copy lah nama saya ni. So ini adalah satu perkataan tadi. So bila saya tekan merge and center, dia akan jadi macam ni. Yup. Kamu akan perasan nama saya daripada ke tepi macam ni, bila kata merge and center, dia akan diketengahkan terus macam ni. So bila macam ni kamu boleh adjust nak ke tengah ke, nak ke tepi balik ke. Sebab bila kamu tekan butang tu, dia akan center terus lah. Okay. Okay, butang yang ketiga adalah butang numbers. Butang numbers, di mana sebenarnya butang numbers ni adalah kamu nak tambah titik perpuluhan. Ini bawah lah, saya tulis di bawah. Decrease decimal ataupun decrease ni maksud mengurangkan titik perpuluhan. Yang ini adalah menambah titik perpuluhan. Okey. Yang kedua ini kamu nak menambah comma style. Bila mana kita tulis, contohnya saya tulis macam ni. 1,000. Okey, yang ini saya tulis sebagai 1 juta. Okey, dua ni saya highlightkan, saya tekan koma. So kamu akan tengok dia terus setting koma untuk 1,000 dengan 1 juta ni. Okey, saya akan tulis satu lagi 100,000. Bila saya tekan koma ni, pak, dia akan tulis 100,000. So ini adalah format untuk number lah. Okey. Kemudian yang di sebelah koma ni adalah format untuk persen. So yang ni a little bit tricky. So kamu kena bermain-main dengan persen lah yang ni. So yang ni saya akan kurangkan balik lah. So yang ini adalah format mata wang. Contohnya 1,000, kamu nak mata wang jenis apa? Ringgit Malaysia. So tulis ringgit Malaysia. 1,000 untuk pound sterling for United Kingdom. Okay. Another 100,000 we go for dollar America. So dia akan jadi simbol dolar. RM simbol. Dia akan main dengan simbol yang ni. Okay. So yang ini format accounting lah. Automatically dia akan setting untuk format accounting lah. Kemudian yang ni kamu boleh pilih format dia. Dalam kotak tu kamu nak format apa? Kalau general maksudnya tak kisah kamu tak nombor ke, tak nama ke, dia akan detect lah. So kalau nombor saja takkan format number dekat sini lah. Currency, mata wang, accounting, mata wang, ini untuk date and time. Yang ni percentage, friction for mathematics, scientific, for more what we call complicated punya formula. Last sekali adalah text. So just available for text only. So ini adalah format dekat sini. Yang itu cukup saja kamu belajar setakat ni. Okay, untuk bahagian home. Yang banyak kamu akan usik lah. Okay. Okay, seterusnya untuk bahagian font, alignment dengan number kita dah cover. Untuk conditional formatting ni, yang ini sebenarnya untuk format yang lebih spesifik lah. Macam kamu nak tahu
Mana yang lagi besar, mana yang lagi kecil. Okay. Ni top bottom rules, macam ada ranking dia macam mana, above average, below average, nota bar, color scheme, icon set ni ini just penambahan lah, kosmetik. Yang dua di atas ni lah yang penting. Tapi dalam assessment kamu tak adalah kita gunakan cell rules ni lah. Kemudian format as table ni maksudnya kamu boleh buat table biasa, kemudian kamu nak cantikkan table kamu ikut template yang disediakan. Contohnya macam table saya yang ni. Saya nak format as table macam ni. Saya tekan lah. So dia buat macam ni. Tekan highlight saja data ni, format as table yang ni lah. Okey. So bila ada macam ni, untuk kita boleh select data mana kita nak tengok. Nak tengok satu data je boleh, tak masalah. Data je kita boleh tengok situ, dia tunjuk. Okay. So benda ni akan memudahkan semualah. Cuba buat balik. Dia akan highlight yang ni, format table. Dia akan pilih yang ni. My table has headers. Okay. So guna saja header yang kita ada, kita boleh ni. Tadi dia dah siapkan tepat, tapi ini kita gunakan saja. So dia dah siapkan benda ni. So itu adalah gunanya untuk format as table tadi lah. Kemudian untuk yang ini, belah ni ada normal, bad, good, neutral, calculation. Ini adalah kita panggil sebagai highlight. Highlight untuk kita punya data. So misal kata kita nak highlight, kita tengok mana yang paling rendah. Data paling rendah ada pada 2012. So kita nak highlightkan 2012 ni sebagai bad. Kita tak bad. So yang good kita tengok pada 2014, di mana ada percentage 471%. Kita letak good. So untuk neutral, kita tengok ada dekat 2010 ataupun 2011 lah, almost neutral lah, for 74% or 140%. So kita boleh highlight sebagai neutral lah dekat sini. Okay. So itulah fungsi dia kosmetik, ataupun kita nak colorkan dia saja. Okay. Okay. Kemudian kita dah habis lah untuk style ni. Basically it's not a very complicated, just a cosmetic. Okay, untuk kita punya kesenangan lah dekat situ. Kemudian kita pergi kepada cell. Cell ni ada insert, delete, format. So untuk insert, tengok ada insert cell, insert sheet row, insert column, insert sheet. Delete, delete cell, delete sheet row, delete sheet column, delete sheet. Okay, format, yang ni lah kamu nak adjust tinggi dia. Kemudian nak adjust lebar dia. Untuk width, column width, row height, kamu boleh adjust kat sini lah. Visibility, kamu nak hide ataupun unhide boleh kat sini. Contohnya kita akan, saya highlight sini lah, highlight nombor 5 ni. Saya nak insert sheet row. So dia makan masuk atas satu. Kalau saya nak insert 2, saya highlight 2, saya tulis insert sheet row. So dia akan masuk 2 sekali. So senang lah. Ataupun salah satu cara lagi, kamu tekan kat sini, right click, dia akan keluar macam ni. Boleh kamu insert kat sini, insert. So dia masuk. Sama juga dengan kolom. Yang ini kamu highlight, insert sheet column. Dia akan tambah sebelah. Ataupun buat dia dah highlight, kamu right click, kamu insert sahaja. So terus sama juga. Dua command yang sama dengan kaedah yang berbeza. Okay. Untuk delete, delete lah. Macam nak delete, delete. Delete kat sini. So hilang satu.
Okay. So untuk tu delete lah. Kemudian untuk format, yang tadi lah adjust row height apa semua tu. Yang ni saya akan adjust row dia. Contohnya saya akan adjust dia punya row height dia. Tekan sini. Yang ni asalnya row height ni adalah 15.75 mm. Saya ubah kepada 16. Dia akan jadi, tak jadi apa-apa. Alright. Okey, dia akan bertambah 19. Dia akan tambah sikit lah, sebab dia dah adjust tu. Okey. Sama lah dengan kita punya width dia, column width dia. Saya akan letak sebagai 30. So lagi besar lah. Saya nak kecil sikit. Saya letak dalam 20. So jadi kecil dia lah. So semuanya depend kepada kita punya lah. Okay. Itu bahagian cell. Cell maksudnya row dengan height dia. Kat situ sahaja. Nak besar, nak kecil, nak delete sheet di bawah ni, saya tambah satu sheet sini. Kemudian saya nak delete sheet ni. Mana sheet 4? Sheet ni pun boleh bergerak-gerak kan. Saya akan delete sheet 4 ni. Saya tulis ni delete sheet. Okey, dah hilang sheet 4 tadi. Okey. So tamat bahagian cell. So yang ini bahagian editing. Editing ni adalah bahagian yang untuk editing yang simple lah. Okey. So kamu tengok di sini ada auto sum sum, average, count number, max dengan min. Then we have more function dekat sini. So untuk sum adalah kita panggil, kalau Google, sum ni adalah bermaksud jumlah. Sum adalah jumlah. Okey, kita tengok kepada auto sum. So untuk auto sum maksudnya kita jumlahkan dia. So macam mana nak guna auto sum ni? So first kali kita akan klik kepada kotak yang kita akan masukkan jumlah yang kita nak auto sum tu. So saya klik dekat sini. Dan saya klik terus auto sum ni. Dia akan ada satu kotak atau box yang bergerak. Contohnya macam ni dalam biru. So box ni akan keluar dan akan mengikut kita kalau kita nak select mana yang kita nak auto sumkan dia. Contohnya saya nak semua sekali, jualan berapa auto sum dia. Saya dah select yang ni tadi kan. Kemudian saya tekan enter, dia akan jadi 270. Dia akan terus totalkan ni adalah 270. Kemudian yang ini saya boleh auto sumkan dia juga. Nak pilih mana yang ni? Okey. Saya enter sahaja. Okey. Okey. Yang itu untuk auto sum lah. Ada lain lagi lah, average. Average bermaksud purata. Purata berapa jumlah. Ini saya letak auto sum lah. Okay. Ini saya letak average. Average masuk purata. Purata maksudnya daripada keseluruhan ni, berapa purata untuk jualan dia. Kita tengok saya tekan kat sini. Saya pilih average. So nak pilih kat mana? Saya pilih yang kat atas. Berapa average dia? Enter. So average jualan bagi setiap bulan adalah 54. Saya nak gunakan format average ni dekat sini. Okay? Nak average kan jualan dapat average yang di sini. Tapi untuk average cost, saya boleh juga tekan kat sini. Tapi saya ada shortcut. So saya akan buat macam ni. Saya akan copy yang ini. Copy. Kemudian apa yang saya akan paste kat sini? Saya akan paste. Yang ni paste biasa. Yang ni paste number sahaja atau value. Yang ni adalah paste dia punya formula. Kita nak guna formula average sahaja dekat sini. Okey. Adalah 22.4. Average ni mewakili kolom yang inilah. Yang ni mewakili yang ni, kolom yang ini. So, saya boleh letak juga copy. Saya nak copy formula untuk purata bahagian kos kepada untung lah.
So saya akan paste formula kat sini. So purata untung dia bagi step bulat adalah 31.6. Okay. Purata peratus keuntungan adalah berapa? Saya boleh copy juga. Saya akan paste purata keuntungan kat sini. Yang ini kenapa jadi 1.71? Pasal bukan format percentage. Di atas ni percentage, so kita tukar pada percentage. So dia akan jadi macam ni. Ya. So ini untuk average lah. Sama ada nak pakai yang ni ataupun dah ada satu, kita boleh copy paste dia punya formula. Okay. So ini adalah auto sum. Saya nak copy juga. Ini akan pastekan dia punya auto sum tadi lah. So 158 keuntungan. So yang ni saya nak ketengahkan dia semua. Saya tak tengah. Alright. Ini pun boleh ke tengah. Ada lain lagi lah. Akan guna count number, max, min, apa semua ni. So yang ni kalau saya highlight kan, saya cari kepada max and min. Max dia adalah 66. Dia keluar kat bawah ni. Max dia adalah 66. Okay. Yang ini min dia kita boleh letak. Tengok min. Saya highlight kat sini. Saya cari min dia. Min dia adalah ataupun minimum. Jumlah terkecil, jumlah terbesar sini 66. Jumlah terkecil sini adalah 14. Dia keluar kat bawah. So ini adalah untuk memudahkan lah. So yang ini adalah sort and filter. Sort and filter ni bermaksud dia boleh buat sisihan dan juga tapisan. Okay. Contohnya kita buat macam ni. Saya tekan dulu lah. Ni adalah dia punya. Kita akan sort ataupun sisihkan ataupun susun balik daripada sekarang ni, daripada tahun yang terkecil 2010 hingga 2014. Saya nak susun daripada besar ke kecil. So dia tukar daripada besar ke kecil. Kita boleh tukar balik kepada kecil ke besar. So boleh nampak dia akan berubah dekat sini. Janji kita highlight macam ni lah. So harap boleh nampak lah perbezaan kat situ. Okay. So untuk bahagian home memang banyak kamu belajar. Tapi rasanya setakat tu saja untuk video yang ini. So saya akan sambung video untuk bahagian insert, page layout, formula, data review dan seterusnya lah. Kita akan cover, at least kamu boleh cover untuk kamu punya assessment lah. Okay. With that, thank you. See you next video. So siapa yang belum subscribe boleh subscribe. Saya akan keluarkan lagi video yang kedua lah berkenaan dengan Excel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.